وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم يا معلم آدم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم آمين. أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله في أول وآخره. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada malam ini dengan inayah dan taufik daripada Allah. Kita dapat bertemu lagi di rumah Allah yang mulia. Kita dapat lagi berada di dalam lingkungan sayap malaikat yang mana ianya datang kemari apabila diadakan satu majlis bagi mengingatkan Allah, bagi mengingatkan dan menegakkan agama Allah, bagi memberi penerangan tentang hukum hakam Allah. Maka tentu datangnya sabit daripada hadis Nabi terlalu banyak yang tidak dibilang, tak terhingga bilangan malaikat yang datang dan memenuhi di mana tempat-tempat jamaah umat Islam itu berhimpun. Maka mereka datang dan memohon kepada Allah untuk mengampuni kepada orang yang ada di dalam majlis, minta Allah menurunkan rahmat kepada orang yang ada dalam majlis, sehinggalah kita bersurai kelak. Itu yang sabit daripada hadis Nabi yang sangat digalakkan oleh Islam bagi menghadiri majlis-majlis yang seumpama ini. Di mana saja berada, di mana saja kita berada, di mana saja didirikan majlis itu, di surau ataupun di padang, katakanlah padang astakar, di dewan mana-mana, maka sewajarnya kita ini menghadiri di dalam majlis tersebut. Alhamdulillah, sementara itu kita akan meneruskan sedikit tazkirah berkenaan dengan nasihat kepada muslimin dan muslimat. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan agama Islam yang kita maklum tidak lain tidak bukan untuk memberi satu perkara yang baik kepada hamba-hambanya. Kepada Allah, sama ada kita ini umat sedunia beriman ataupun tidak, Allah tetap Allah, zat Tuhan yang maha kaya, zat Tuhan yang maha berkuasa, zat Tuhan yang maha berkehendak. Dia tetap dia. Yang ruginya yang ruginya adalah kita. Dihidang oleh Allah dengan satu agama yang Allah tidak redha melainkan agama ini, iaitu agama Islam. Dihidang dengan ajaran-ajaran yang begitu baik untuk kita semua. Manfaat itu kembali kepada kita semua. Dihidang dengan ayat-ayat Al-Quran yang dibawa melalui nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diturunkan melalui nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi membawa Al-Quran, menyampaikannya kepada umat manusia agar kita semua ini menjadi hamba yang mensyukuri kepada Allah, yang mendapat redha daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hamba Allah, bila Allah redha, maka tentu sekali balasan Allah kepada hamba yang dia redha itu adalah syurganya, syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu selalu kita minta Allahumma inna nas'aluka ridhak
Tak, sebelum daripada kita nak minta syurga, kita minta redha Allah. Wal jannah, baru minta syurga. Kita minta redha Allah dulu. Ya Allah, redha akan kepada kita. Tak, ampuni dosa kita. Tak, lalu berilah syurga kepada kita. Semua kita ini tidak ada, dah, sama ada yang kafir sekalipun ingin nak masuk syurga. Kerana mereka tahu di sana ada azab, dan ada sebahagian manusia dia tidak tahu, kata di sana ada azab, ada balasan, maka dia meninggal terus. Semua agama dia tinggal belaka. Tak, golongan etis. Mereka menolak agama. Tak, ada orang yang berpegang bahawa agama mereka betul. Tak, lalu mereka menyembah daripada makhluk Allah. Daripada kayu, daripada batu bata, kayu kayang, daripada segala makhluk Allah, matahari, bulan, bintang. Mereka menganggap dengan hasutan syaitan, menganggap bahawa ianya itu adalah Tuhan yang layak disembah. Nah, maka kita alhamdulillah dibawa datang agama Islam ini dengan dalil-dalilnya yang qat'i, yang putus, dengan dalil-dalilnya, dengan bukti-buktinya bahawa ia adalah satu agama yang diizin oleh Allah, yang tidak lain adalah Islam. Nah, dan kepada nabi-nabi terdahulu daripada Nabi Muhammad pun tidak ada agama yang diutus oleh Allah kepada nabi melainkan agama Islam. Dan segala amal ibadah yang lain daripada agama Islam, Allah tidak menerima sama sekali. Nah, Allah tidak menerima sama sekali. Nah, wa man yabtaghi ghairal islami dina. Siapa yang beramal daripada apa jua amalan yang lain daripada Islam, yang lain daripada ajaran Islam, falan yuqbala minhu. Allah kata sama sekali aku tidak akan terima. Nah, tak akan terima. Apa jua yang dibuat daripada sedekah mereka, daripada ibadat mereka, Allah tidak ada terima. Artinya tak terima di situ memberi bawa kepada balasannya di akhirat itu tidak ada apa-apa habuan di sisi Allah. Lalu Allah kata pada ujung ayat tadi, wa huwa fil akhirati minal khasirin. Mereka ini berada di alam akhirat dari kalangan orang-orang yang rugi. Rugi sekali. Dah disampaikan oleh ulama akan agama ni kepada mereka, mereka tolak. Mereka fikir dengan logik akal ataupun dengan hasutan syaitan, mereka berpegang teguh bahawa makhluklah yang layak disembah, bukannya Allah. Sehingga mereka sanggup menyembah patung berhala yang dibuat oleh manusia daripada bahan-bahan yang dijadikan oleh Allah. Kayu ditumbuhkan oleh Allah, batu bata, bukit bukau, batu itu hasil daripada batu, daripada bukit. Bukit itu dicipta oleh Allah. Artinya mereka menyembah semua perkara yang dicipta oleh Allah, dan mereka tinggal penciptanya yang sebenar. Sebab itulah rugi sekali-kali akan mereka yang membelakangi ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu di dalam di antara ajaran yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa kepada kita adalah untuk kita ini saling menjaga, saling memberi nasihat kepada diri sendiri dan kepada keluarga masing-masing, keluarga dan orang yang berada di bawah tanggungjawab kita daripada azab api neraka. Lalu Allah kata, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang beriman. Allah menyeru siapa? Orang yang beriman. Maka siapa yang rasa dia tu beriman dengan Allah betul, dia akan menyahut seruan ini. Qu anfusakum. Jagalah diri kamu, wa ahlikum, dan keluarga kamu, nara, daripada azab api neraka. Apa benda tu yang perlu dijaga? Ulama banyak membahas dan membagi-bagi.
bermula kena jaga keluarga ini dengan memberi pendidikan, memberi ajaran supaya mengenal Allah. Dan beribadat kepada Allah. Supaya jadi ibadat itu sempurna, maka diwajibkan memberi didikan perkara yang berkait dengan perkara yang nak mengesahkan amal ibadat kita. Atau kita panggil ilmu fiqh. Yang tadi nak mengenal Allah itu adalah kita memberi didikan kepada anak dan isteri yang ada di bawah tanggungjawab kita itu akan ilmu bagi mengenal Allah, iaitu ilmu akidah, ilmu tauhid dan sebagainya. Lalu itu, setelah kita memberi ilmu akidah, setelah kita memberi ilmu-ilmu kepada anak yang ada di bawah tanggungjawab kita ni, untuk mereka meyakini bahawa amal mereka itu sah dan amalan mereka itu diterima oleh Allah. Macam mana amalan nak terima oleh Allah kalau seorang itu hatinya busuk, hatinya itu jahat, hatinya itu ada kekotoran di dalam hati yang boleh membawa kepada amalan kita ditolak oleh Allah. Kerana dalam hati itu adanya seketul darah. Ada seketul darah yang beku. Apabila dia baik, maka baik, kata Nabi. Apabila dia buruk, maka buruklah, kata Nabi, segala anggota badan. Gapa dia tu? Hati. Ala wa huwal qalb. Ketahuilah kalian, seketul darah itu adalah al-qalb, hati. Maka perlu kita membersihkan hati supaya amalan kita itu ikhlas kepada Allah. Kerana ikhlas itu adalah satu tuntutan daripada Allah. Lalu Allah turun Al-Quran di antara ayatnya, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Tidak diperintah kepada hamba-hamba ni malaikat beribadat kepada Allah secara ikhlas. Dan segala urusan agama ikhlas kepada Allah. Segala ajaran agama, segala perintah agama yang Allah perintah itu ikhlas kepada Allah. Sama ada kita buat perkara yang disuruh kerana Allah dan kita meninggalkan daripada perkara yang larang itu kerana Allah. Ulama berkata kerana Allah ini adalah perkara yang dalam skop makna ikhlas kepadanya. Bagaimana nak ikhlas kepadanya? Kalau sekiranya hati kita itu kotor, hati kita itu busuk, hati kita itu jahat. Lalu tu kita juga ibu bapa dan ibu, orang yang bertanggungjawab yang menjadi ketua keluarga wajib memberi ilmu kepada anak-anak untuk menjauhi daripada sifat-sifat yang keji, daripada riya, daripada sum'ah, daripada takabur, daripada ujub. Itu semuanya perkara yang merosakkan amal ibadat. Sampai masa bertemu Allah, tengok buku amalan, catatan amalan kita kosong. Lalu kita bertanya, ya Allah, mana ganjaran yang aku semayang, mana ganjaran yang aku sedekah, yang aku beri nafkah, yang aku tolong, yang aku itu, yang aku ini. Maka Allah mendedahkan bahawa semua perkara yang kamu amal itu adalah riya. Semua yang kamu amal itu adalah untuk memperdengarkan cakapan orang. Orang bercakap hal kita. Kita ini orang baik, kita ini orang ahli ibadat, kita orang kaki masjid, kita ini suka bersedekah. Sum'ah. Kerana sum'ah, kerana manusia. Lalu Allah kata, mungkin mintalah ganjaran itu daripada manusia. Tidak ada habuan di sisi aku. Itu perlu kita jaga diri kita sendiri, amalan kita, keluarga kita, supaya jadi bersih dan diterima oleh Allah. Itu hak asas. Asas hak pertama sekali untuk kita nak jaga tadi. Untuk kita nak memberi penekanan kepada keluarga adalah berkenaan dengan itu. Dan banyak lagi. Cuma pada hari ini di antara nasihat yang Allah Subhanahu wa taala memberi nasihat kepada kita melalui Al-Quran,
yang dibawa oleh Nabi SAW itu berkenaan kita semua ini hendaklah menjaga penglihatan kita. Menjaga penglihatan kita. Tak. Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan mata memang untuk kita memandang, melihat. Tak. Tu dia. Maka mata juga kalau salah gunanya, ia akan membawa jadi malapetaka, bencana. Dah, akan jadi maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dah, lalu Nabi pada satu hadis Nabi kata anggota badan ni hampir kesemuanya berzina. Maksudnya lebih kurang begitu. Anggota badan kita ni hampir semuanya berzina. Dah, mata juga membawa kepada dosa maksiat zina. Dah. Sahabat bertanya apa dia? An-nazar. Dah, melihat kepada apa nama? Ma harramallah. Melihat kepada barang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terutamanya pandangan itu kepada aurat-aurat yang bukan mahram. Dah. Aurat yang bukan mahram. Lalu Allah Ta'ala ada sebut di dalam surah An-Nur berkenaan dengan seruan kepada orang Islam supaya saling dan masing-masing menjaga pandangan. Jangan ia jatuh kepada apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Allah kata dalam Al-Quran surah An-Nur ini, qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang lelaki. Suruh Nabi Muhammad sampaikan kepada orang-orang lelaki yang beriman. Alhamdulillah, seruan itu kena atas kepala kita. Yang Nabi nak cerita daripada Allah ini, yang Allah pesan kepada Nabi supaya sampaikan berita ni, katakanlah kepada orang lelaki yang beriman. Maka kitalah orang yang beriman. Dah. Tu dia. Makna kalau tak beriman tak payah dengarlah seruan ini. Tapi kita alhamdulillah dari kalangan orang yang iman, orang yang penuh dengan keimanan kepada Allah, meyakini bahawa Allah lah Tuhan, Allah lah yang memberi perintah ini, maka aku sebagai hamba, aku patuh kepadanya, kepada seruannya, kerana aku ini orang beriman. Lalu tu apa perintahnya yang Nabi suruh, yang Allah suruh Nabi sampai kepada orang lelaki yang beriman? Supaya mereka yaghuddu min absarihim, supaya mereka menyekak pandangan mereka. Menyekak. Dah. Menyekak pandangan daripada apa? Tentu sekalinya daripada perkara-perkara yang diharamkan. Hijau mata ni dah nengok, melihat. Maknanya menyekak pandangan kita daripada memandang, daripada melihat perkara yang diharamkan oleh Allah. Dah, gapo tu banyak. Dah, kita sendirilah buat pengukuran apa dia yang diharamkan oleh Allah untuk kita memandang. Dah, maka kita jauhi daripadanya. Itu yang Allah pesan, yang Allah pesan kepada orang lelaki. Supaya sama-sama kita mengawasi, mengamati, menjaga pandangan kita supaya janganlah melihat akan perkara-perkara yang haram. Dah. Perkara yang haram ini tentu sekalinya berkaitan dengan aurat. Dah, dan dengan benda-benda yang lain. Terutamanya dengan perkara yang berkaitan dengan aurat. Kerana soal pandangan ini, dah, ulama ada bab khas. Ada satu bab yang tertentu, satu bab namanya An-Nazar. Buku dalam kitab fiqh, ada satu kitab, ada satu bab. Namanya bab itu bab An-Nazar, bab pandangan. Dah, ulama mengkaji berkait dengan hukum Allah. Dah, berapa jenis pandangan-pandangan ni?
ada beberapa hukum. Ada pandangan yang sunat, ada pandangan yang wajib, ada pandangan yang diharamkan, dan sebagainya lah. Pandangan yang wajib, pandangan yang wajib maknanya kita jalan tu kena tengok ah. Jalan tu. Kalau tak tengok jalan nanti melanggar. Tak langgar orang langgar kita. Ataupun jatuh dalam parit dan sebagainya, itu wajib kena tengok. Jangan pula buat warak di situ. Jalan-jalan pejam mata, jangan jatuh parit ah. Hak tu wajib ditengok, wajib melihat. Tu dia. Doktor menjalankan tugas. Doktor laki menjalankan tugas, harus bagi dia melihat aurat perempuan walaupun bukan mahramnya. Harus. Nak cocok, nak bagi obat, nak tengok tempat sakit di mana, harus bagi dia. Nak kahwin, sunat melihat, bukan tengok aurat, tengok wajah dan dua tapak tangan yang disyarakkan Tuhan. Bukan tengok aurat habis suti badan dak lah. Tengok muka dan tapak tangan. Itu sunat. Sehingga Nabi menyuruh sahabatnya supaya acak-acak tengok. Acak-acak tengok. Sampai puas hati. Berapa tujuannya? Kerana bila kita dah puas hati, maknanya akan membawa pernikahan itu, hubungan itu berkekalan. Dah puas hati. Tu. Ada kalanya haram. Ada kalanya harus. Maka yang haram itu adalah aurat yang bukan mahram kita. Aurat yang bukan mahram kita. Maka perlulah kita mengamati di dalam kita melihat ini. Mengamati, jaga-jaga betul-betul. Jangan buat main-main. Kerana ini benda yang diharamkan syarak, maka tetap haram. Tak apa. Tak apa. Hak haram tetap haram. Lalu tu Allah suruh kita ini menyekat pandangan kita daripada memandang yang haram dan memelihara akan kehormatan mereka. Kena jagalah kehormatan kita, iaitu perkara yang boleh mendorong dan membawa kepada perbuatan yang kotor, iaitu zina. Jaga baik-baik. Jaga baik-baik supaya jangan membawa pandangan itu dan terikut-ikut dengan nafsu dan membawa kepada apa yang namanya zina. Kerana zina ini adalah suatu perkara yang sangat kotor di dalam Islam, yang sangat maksiat, yang sangat jahat. Kerana dia bukan melanggar perintah Allah sahaja, bahkan dia melampaui batas daripada itu lagi, menceroboh kehormatan manusia. Menceroboh kehormatan manusia. Maka dengan itu, Allah datangnya di antara maslahat agama, di antara perkara yang Allah nak jaga nasab itu supaya jadi baik. Maka tidak adanya perkara yang boleh membawa kepada zina. Kerana zina ini sabit pada hukum Allah yang Allah tetap di dalam Al-Quran itu, ada dua bahagian. Pertama dia panggil muhsan. Yang kedua zina ghairu muhsan. Apa muhsan ni? Muhsan ini maknanya seorang lelaki ke perempuan, tak kiralah muhsan ataupun muhsanah, iaitu orang lelaki yang sampai umur, yang sehat akal fikiran, yang merdeka, lagi pula yang pernah merasai jima' di dalam perkahwinan yang sah. Maka laki puai itu dipanggil muhsan ataupun muhsanah. Maka berat mereka ini. Kerana yang berpunca daripada melihat, yang akan boleh terjerumus membawa kepada zina. Maka kalaulah yang berzina itu muhsan, mengikut syariat Allah Subhanahu wa taala, yang Allah turun hukumnya dari 7 petala langit ini
adalah rejam sampai mati. Rejam sampai mati. Dan dalam sejarah telah berlaku Nabi pernah merejam dua laki puang pasangan yang berzina yang macam cukup syarat tadi. Laki puang tadi, laki gelarannya Ma'iz, tidak disebut nama, beri gelaran. Ma'iz adalah seorang pengembala kambing, dan perempuan daripada keturunan Bani Ghamidiyah, daripada suku kabilah tu, berzina dengan siapa? Dengan Ma'iz. Lalu mereka ini sedar dan insaf akan perbuatan buruk, perbuatan yang dikotor, yang sangat kotor. Lalu mereka membuat pengakuan di depan Nabi. Mengaku depan Nabi. Lalu Nabi pun menurunkan hukumnya. Menurunkan hukumnya, iaitu hukum yang Allah sebut dalam Al-Quran. Yang Allah bawa turun hukumnya. Lalu Nabi buat. Apa dia? Nabi merejam Ma'iz dengan Ghamidiyah. Ayat rejam, lalu itu Allah angkat. Allah menurunkan ayat rejam, kemudian Allah angkat balik. Angkat. Tidak ada ayat rejam di dalam Al-Quran sekarang. Kalau cari tak jumpalah. Kerana Allah sudah angkat. Allah angkat dan hapuskan ayatnya, tapi masih kekal hukumnya di muka bumi. Allah angkat ayatnya, tapi Allah mengekalkan hukumnya. Dalilnya Nabi merejam Ma'iz dengan Ghamidiyah tadi. Tu. Maka setengah di kalangan umat Islam yang cuba nak mengkritik, padahal bukan dia orang Islam lah, kalau mengkritik tentang hukum Allah ni. Tak ada hukum rejam dalam Al-Quran. Cek tak ada ayat rejam dalam Quran. Memang tak ada. Memang tak wujud. Memang tak ada dalam Al-Quran sekarang. Allah menurunkan, lalu Allah mengangkat bagi nak tengok dan uji iman orang Islam ini bagaimana dengan keadaan yang sebegini rupa. Ayat tak ada tapi ada hukum. Boleh terima ke tak boleh terima? Itu Allah satu ujian. Maka kita wajib beriman kepada Allah, wajib beriman kepada Rasul. Beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, beriman kepada Al-Quran, kitab. Kalau dalam kitab itu hukum rejam ini tak ada, rujuk kepada beriman kepada Allah, kepada Rasul. Sekarang ini Rasul telah merejam Ma'iz dengan Ghamidiyah sehingga mati. Yang keduanya, yang berpunca daripada nazar, daripada pandangan itu, yang membawa kepada zina itu, bahagian yang kedua, yakni ghairu muhsan dan ghairu muhsanah. Maknanya orang balik dan orang yang akil, orang yang merdeka, dan pula tidak pernah merasai jima' di dalam nikah yang sah. Mereka ini bermulanya daripada pandangan itu dan terikut-ikut dengan nafsunya yang membawa kepada zina. Orangnya itu ghairu muhsan. Ghairu muhsan orang macam tadi lah. Mereka ini hanya mengikut hukum syara Allah, adalah sebatang 100 rotan dan halau daripada kampung daerah 1 tahun. Sebab 100 rotan seorang dan halau daripada kampung daerah 1 tahun. Maka mari pada zaman satu ketika, zaman Sultan Ulama, seorang ulama yang digelar dengan Sultanul Ulama. Nama dia Izzuddin, Al-Imam Izzuddin Ibnu Abdussalam. Maka pada zaman dia, sudah lagi mereka memfatwa dengan mengubah daripada halau orang yang berzina tadi, daripada kampung halaman satu tahun dengan kurung
1 tahun. Dia ubah. Kerana apa? Kerana berlakunya pada waktu itu orang yang berzina pada satu tempat, lalu dihalau, diletak pada satu tempat. Pergi berzina pula di tempat yang baru. Jadi ulama di situ bagi nak mencegah perbuatan ini berulang, maka halau itu diganti, diubah fatwanya dengan apa? Dengan kurung 1 tahun. Maknanya penjara lah. Halau tadi pergi ke mana? Pergi kepada jarak yang boleh dikosar, paling kurang, dan ke atas. Paling kurang kepada jarak yang boleh dikosar. Ini hasil daripada mereka tidak mematuhi perintah Allah yang Allah kata, "Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim." Katakanlah wahai Muhammad kepada orang Islam supaya mereka ini menyekak pandangan. Dah kalau kita tak sekat pandangan, sekarang ini lagi dahsyat. Buka sahaja. Kadang-kadang nak buka tengok benar baik, yang selik. Itu ujian kita tu. Ujian kepada umat Islam. Apa yang ada dalam YouTube ke, dalam Facebook ke. Dalam keadaan kita nak dengar ceramah. Katakanlah ceramah mana-mana Tok Guru. Nyagi selik. Nyagi selik benda tu. Benda-benda yang tak baik. Benda-benda pendedahan aurat yang boleh membawa kita ni terbangkit syahwat. Kerana kita memandang. Kerana kita melihat. Kerana kita tak sekat pandangan kita. Lalu kita layar dia. Tengok sikit. Apa sangat dia duk iklan ni. Lalu ni pun dia jadi wanita itu sebagai alat. Dia jadikan wanita, perempuan itu. Nak berniaga kalau tak ada puas, bergeraklah syarikat tu. Mesti kena letak. Ni, nak jual obat, kena jual air, kena jual apa, mesti. Iklannya itu dari kalangan orang puas yang nak tarik. Tu dia. Tak ada pasal-pasal. Kita pun tengok, layari, tengok dia. Tidak menyekat pandangan kita, kita akan mengikut. Terikut-ikut dengan apa yang ada. Dalam media sosial ni, akhirnya akan membawa kepada kita ini. Boleh jadi tak terjaga maruah yang Allah kata, wa yahfazu furujahum. Hendaklah mereka ini menjaga faraj. Apa faraj? Kemaluan tu. Jangan sehingga terbawa-bawa kepada apa yang namanya satu maksiat yang sangat keji di sisi syarak, iaitu zina. Lalu tu Nabi kata, segala anggota badan boleh membawa kepada zina. Maka zina mata adalah melihat. Melihat akan aurat-aurat perempuan. Dengan sebab itu kita perlu menjauhi. Perlu menjauhi. Kita juga memberi pendedahan dan ilmu kepada anak isteri keluarga kita ni bagi menjauhi. Bila benda tu menyerang lagi, ini ujian umat Islam lah. Ujian daripada peperangan yang diisytiharkan oleh Barat daripada kalangan Yahudi Nasara. Dia bersumpah sehingga kiamat, dan betul apa yang Allah kata, walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Mereka tidak rela kita umat Islam, remaja Islam, pemuda Islam, pemudi Islam hidup sebagaimana kita nak. Mereka mesti kacau kita. Mereka buat sana, buat sini bagi nak merosakkan akidah, bagi nak merosakkan akhlak kita. Nak merosakkan akidah, nak merosakkan akhlak, nak menjadikan kita tidak beza dengan mereka. Tak beza dengan mereka. Tak beza dengan mereka. Yang puai pun sama. Allah memberi peneguran lepas pada ayat tadi, iaitu ayat tadi, ayat yang ke-30, yang Allah suruh orang lelaki menyekat pandangan. Juga pada ayat yang ke-31 daripada surah An-Nur ini, Allah memberi teguran kepada kaum ibu, wanita. Wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihin.
Dah. Tu wa yahfazna furujahun wa la yubdina zinatahun illa ma zahara minha. Dan katakanlah wahai Muhammad kepada kaum perempuan ni yang beriman. Dah, kaum perempuan yang beriman, sila dengar baik-baik. Gapo dia yang Allah pesan kepada Nabi Muhammad untuk sampai kepada kaum perempuan? Supaya dengan lelaki takdilah, supaya menyekat pandangan mereka daripada memandang yang haram. Dan hendaklah perempuan juga menjaga kehormatan mereka. Dan janganlah mereka memperlihatkan perhiasan tubuh mereka kecuali yang zahir daripadanya. Jangan sekali-kali mendedahkan kehormatan perhiasan tubuh badan dia, malaikat daripada perkara yang zahir. Mana perkara yang zahir? Yang zahir itu adalah muka dan dua tapak tangan. Tapak tangan depan, depan belakang. Zahir dengan batin. Ini gelenggang ini yang boleh dikeluarkan, yang boleh maknanya tak ditudung. Terdedahnya hak ni ya, muka dan tangan. Lain daripada tu semua tidak ditutup rapi dan tidak dizahirkan badan dia, perhiasan badan dia. Lalu Allah kata wala yubdina zinatahunna illa ma zahara minha. Jangan sekali-kali kau perempuan ni memperlihatkan perhiasan tubuh mereka kecuali yang zahir daripadanya. Dan hendaklah mereka menutup belahan leher bajunya. Maknanya pakaian itu pakaian yang luas, pakaian yang labuh, yang boleh menutup daripada kepala hingga ke dada mereka. Ini kebaikannya tidak kembali kepada Allah. Yang Allah beritahu itu adalah kembalinya kepada kita. Bagi menyahut perintah Allah dengan kita tidak mendedahkan badan kita walaupun dengan keadaan kita memakai. Pakai pakaian tu pakai, tapi bentuk badannya terdedah nampak. Ini perlu dijaga oleh kita, ibu bapa akan anak-anak kita tentang pakaian. Hak laki pula jangan mendedah aurat, pakaian yang pendek, pakaian yang mendedahkan lutut dia, kerana aurat itu daripada pusat sehingga ke lutut. Artinya kena menutup atas daripada pusat sehingga kepada bawah lutut. Jangan dibiarkan anak-anak walaupun di atas nama bermain. Dia nak main petai-petai, main sepak, main bola. Biar pakai luar pendek, lutut duduk luar. Itu adalah suatu amalan yang berdosa. Cuma dosanya kecil. Tapi kalau berterusan dalam keadaan begitu, anak-anak kita dibiarkan main bola, dibiarkan, padahal dia anak tadi yang balik. Kalau kita biarkan begitu, dia panggil juga melakukan maksiat kepada Allah. Benda hak kecil tapi kita berpanjangan, berterusan. Perbuatan maksiat, dosa kecil, hari-hari dia buat. Gitu. Akhirnya kita ini tergulung dari kalangan orang yang fasik. Bukan sahaja anak, ayah, ibu yang tidak memberi teguran, yang tidak menasihati anak-anak pakaian mereka. Jadi apa yang Allah perintah kepada mak ayah ni supaya jaga pakaian kita dan pakaian anak, bermulanya penutupan aurat itu daripada atas hinggalah kepada melabuhkan hingga ke bawah dan parah dada. Yang sabit daripada Al-Quran ini. Wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihin. Hendaklah mereka melabuhkan pakaian mereka yang bermula daripada kepala itu sehingga juyubihin, iaitu dada. Mana bawah pada parah dada. Pakaian itu hendaklah longgar, pakaian itu hendaklah labuh supaya tidak zahir pakai badan dia.
Kalau pakai pakaian, pakai. Tapi ketat, nampaknya aurat dia, nampak bentuk fizikal badan dia. Dah. Artinya mereka itu mendedahkan aurat pada hakikatnya. Berpakaian, pada zahirnya pakai, tapi pada hakikatnya telanjang. Mereka ini dianggap oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka ini adalah penghuni neraka. Jangan nak masuk syurga, bau syurga pun tidak. Siapa ni? Orang puai yang berpakaian tapi telanjang. Macam mana pakaian tapi telanjang ni? Dah, pakaiannya itu membentuk badan dia. Ini benda besar. Dah, ini benda yang wajib di atas semua ibu bapa menasihati anak-anak dan jaga anak, yang Allah kata suruh kita jaga anak kita dan keluarga kita itu daripada azab api neraka. Hak ni wajib dijaga. Dah. Kerana makin hari makin ketara. Dah, makin hari makin ketara pemakaian anak-anak remaja kita ni, yang kita mengharapkan dia akan membela agama, membela bangsa tanah air ni. Nah, kita dah harap ke dia ni. Nah, pakaiannya subhanallah. Nabi kata nisaun kasiyatun ariyat. Wanita yang menjadi penghuni neraka ini adalah perempuan yang berpakaian tetapi bertelanjang. Dah, berlenggak-lenggok waktu berjalan, menghayungkan bahu, kepala mereka tudung, adanya sanggul di atas kepala bagaikan bonggol ataupun goh unta. Goh unta bulat tengah tinggi itu. Dah. Tudung juga, pakaian juga, tapi Nabi menyifatkan pakaian itu pakaian yang telanjang. Kenapa? Kerana nampak bentuk badan dia. Jelas, tinggi, rendah, nampak belaka. Dah, bulat kepek, nampak habis. Dah. Lalu tu Nabi kata mereka ini tidak akan masuk ke dalam syurga. Dan tidak akan dapat mencium bau wanginya wangi syurga. Sesungguhnya bau wangi syurga itu sudah tercium dari perjalanan yang sangat jauh daripadanya. Dikira perjalanan itu 500 tahun. Perjalanan nak sampai ke syurga, dia tak boleh bau dah bauan syurga. Siapa ni? Orang puai yang berpakaian tetapi hakikatnya mendedahkan bentuk badannya kepada khalayak ramai. Dah, maka dengan sebab itu kita ibu bapa tadi dah mengambil perhatian di dalam bab ini. Dah, kerana ianya satu nasihat daripada Allah, daripada Rasulullah melalui ayat Al-Quran, melalui hadis Nabi SAW, untuk kita sama-sama mengambil iktibar dan mengambil perhatian dengan menutupkan dan memejamkan, menyekap pandangan kita daripada melihat perkara-perkara yang maksiat. Yang keduanya, menjaga keluarga kita supaya mereka itu berpakaian labuh yang bermula daripada atas iaitu kepala sehinggalah berlabuhnya ke bawah parah dada dia. Pakaiannya tidak membentuk bentuk fizikal badan dia. Yakni apa? Yakni yang Allah nak pakaian itu longgar dan labuh. Longgar dan labuh. Dah. Sekali nampak badan dia, sekali berpakaian tapi nampak badan dia, kata Nabi, la yadkhulnal jannah, mereka ini tidak akan masuk syurga, wala yajidna rihaha, dan tidak akan dapat cium bau syurga, wa inna rihaha la yujadu min masirah kaza wa kaza, dan sesungguhnya bauan syurga itu dapat dihidu, dapat dicium jarak yang sangat jauh. Dalam hadis lain Nabi menyebut jarak yang jauh itu qadar mana? 500 tahun sebelum nak sampai ke syurga tu dah bau dah. Tapi tak bau. Jangan kena masuk syurga, bau syurga pun tidak. Dah.
Lalu tu Allah kata, qu anfusakum wa ahlikum. Dah, ingat baik-baik, kita ini mereka berada di bawah tanggungjawab kita. Mereka ini berada di bawah pentadbiran jagaan kita. Andai kata kita merelakan, andai kata kita mengizinkan anak-anak kita itu dalam keadaan fisq, apa dia? Selalu berbuat dosa. Mana? Dah, tadi anak lelaki yang selalu duk main bola, yang selalu duk main sepak, tapi keadaan lututnya berada di luar. Benda kecil tapi hakikatnya ia akan memberi gelaran fasik kepada orangnya. Bukan fasik ini kerja dosa besar ke? Ya. Dosa fasik ini adalah, hak nama fasik ini adalah orang yang membuat dosa besar sekali dah fasik. Tapi kalau dosa kecil, sekiranya dia berterusan di dalam dosa kecil, juga ulama kata tergulung di dalam nama fasik. Itu anak lelaki, ada pun anak puang, jaga dia pemakaian dia. Daripada dia menzahirkan badan dia, fizikal bentuk badan dia, walaupun ia berpakaian, tapi jagalah. Kerana Allah akan persoalkan kita. Kerana kita ini ra'in. Allah kata kullukum ra'in. Kamu semua ni, kita semua ni adalah ketua. Ketua. Wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyatihi. Dan tiap-tiap ketua dia akan bertanggungjawab di atas anak rakyat dia. Fal abu mas'ulun an auladihi. Dan ayah itu akan dipertanggungjawab dan dia jadi ketua di dalam keluarga dia dan bertanggungjawab terhadap isteri dan anak. Maka dengan itu kita kenal siapa penghuni ahli syurga, ahli neraka, termasuklah kita yang tidak menjaga penglihatan kita dan kita tidak memberikan perkara yang sesuai untuk anak isteri kita, menutup aurat yang mengikut perintah Allah dan Rasul. Sepakat ni dulu ya. InsyaAllah perbahasannya akan menyusuli dengan bab-bab yang lain daripada nasihat Quraniyah, nasihat yang kita ambil daripada Quran dan hadis berkenaan dengan kehidupan kita hari-hari. InsyaAllah sehingga pertemuan akan datang biiznillah ta'ala. Waffaqana Allah wa iyyakum lima yuhibbuhu wa yardah. Aqulu qawli hadha. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka ya rabbi wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilman nafi'a wa a'malan saliha wa rizqan halalan tayyiba wa dhurriyatan saliha wa tijaratan lan tabur ya alima ma fi sudur akhrijna ya Allah min adh-dhulumati ila an-nur wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin. Di sini ada sedikit maklumat, mohon selepas isyak nanti kita ada solat hajat ya untuk majlis perkahwinan Muhammad Daniel bin Sulaiman yang akan melangsungkan hari Sabtu ni 18 hari bulan 2 ni. Apa hajat dia nya minta dipermudahkan urusan dan mendapat kebaikan, mendapat rahmat di dalam keberkatan dalam kenduri kahwin dan mendapat zuriat yang soleh. Dan semua dijemput hadirlah pada di alamat lot 19 belakang tu. Taman Mihram Jaya, belakang kedai restoran Zanis. Dijemput semua sekali untuk hadir kepada kenduri tadi dan sama kita tunaikan hajat dia dan mudah-mudahan Allah juga menunaikan hajat kita insya-Allah. Allahu a'lam.